Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Okey, so video hari ni saya nak buat sedikit komen lah tentang isu Mt. Gox ni. Kalau tengok dekat skrin ni, dia ada bagi tahu 150,000 Bitcoin bakal masuk ke dalam market. Sebab apa? Sebab user Mt. Gox dulu yang mana duit mereka kena lock ataupun kripto mereka kena lock disebabkan hacking issue sampai exchange Mt. Gox ni bankrupt. So mereka akan dijangka lah akan dapat balik diorang punya Bitcoin. So market dia suspect bahawa user-user ni akan jual Bitcoin mereka. Okay, so ini mencetuskan sedikit panik lah, sebab ni antara perkara yang dijangka berlaku pada bulan Ogos ni. So saya nak rungkaikan sedikit lah berkenaan isu ni dan apa konteks sebenar di sebalik penebusan balik Bitcoin oleh bekas user Mt. Gox Exchange ini. Okay, so saya nak tunjuk lah sedikit info. Okay, info ni penting untuk tuan-tuan puan-puan fahamkan. Sebab apa? Sebab macam kita tahu, mungkin ramai yang tak tahulah sebab ni isu lama, isu tahun 2014 ni, exchange yang bernama Mt. Gox ni diorang bankrupt. Sebab apa? Sebab hacking yang berterusan. Hacking ni berlaku sejak tahun 2011 lagi. Okay, cumanya bila dah terlampau kerap dan terlampau banyak duit ataupun Bitcoin yang telah dikaut oleh hacker ni, akhirnya mereka pun file for bankruptcy lah. Dan kripto ataupun Bitcoin, dalam Mt. Gox ni dulu ada Bitcoin je. So Bitcoin yang ada dalam Mt. Gox ni, pelabur-pelabur ni diorang tak dapat nak ambil balik. Sebab apa? Sebab banyak Bitcoin telah pun hack, dan bila mereka nak Bitcoin diorang balik, so pihak Mt. Gox ni ada kesukaran lah untuk bagi balik Bitcoin pelabur ni. So pelabur Mt. Gox ni diorang dijangka lah, okay, mulai bulan ini akan dapat tebus balik Bitcoin diorang. Dah lama dah diorang tunggu, dari tahun 2014. Setelah 8 tahun diorang akan dapat balik Bitcoin mereka lah, di mana waktu tu harga Bitcoin berapa dolar je lah pun kan, tapi sekarang dah jadi puluhan ribu USD. Okay, so harga sekarang pun dekat mana? Dekat 23,000 something like that. Okay, so memang diorang ni dah dapat profit yang banyak. Okay, so walaupun ni nampak macam berita baik, yelah pelabur dah dapat balik duit diorang kan, tetapi kerisauan dari sudut market expectation ni adalah, adakah pelabur Bitcoin Mt. Gox ni akan menjual ke semua Bitcoin mereka? Okay, so benda yang mencetuskan ketakutan ni sebenarnya adalah bila Okey, sebelum kita cerita tentang apa yang menakutkan market, okey, so ini sedikit penerangan lah macam mana pelabur-pelabur ni dapat tebus balik Bitcoin diorang ni. Okey, first option, di mana pelabur ni dia diberi pilihan antara nak dapatkan Bitcoin diorang sekarang, pampasan lah, okey, pampasan dalam bentuk Bitcoin sekarang, ataupun tunggu kes mahkamah ni selesai. Okey, so kes mahkamah Mt. Gox ni dia tak selesai sepenuhnya. Okey, tapi untuk fasa pampasan tu dah boleh lah. Okey, cumanya kalau diorang tunggu kes mahkamah ni selesai, diorang akan dapat penebusan penuh. Kalau sekarang ni mungkin dia akan dapat sebahagian je lah daripada duit yang diorang lost dulu. Okey, so penebusan ni dia ada dalam dua bentuk pula. Yang pertama adalah dalam bentuk campuran lah, kripto dan juga sedikit fiat money, iaitu dalam mata wang yen. So kripto ni Bitcoin dan juga Bitcoin Cash. So mungkin tuan-tuan puan-puan terfikir, kenapa Bitcoin Cash? Okey, so tuan-tuan puan-puan kena faham Bitcoin ada satu waktu tu dia berlaku hard fork. Ada group ni diorang nak buat Bitcoin Cash. Okay, so that's why kalau waktu tu siapa yang ada 1 Bitcoin, diorang akan dapat 1 Bitcoin Cash juga. Okay, so sama jugalah macam Ethereum sekarang ni. Tiba-tiba kalau Ethereum pergi Ethereum 2.0, grup-grup miners Ethereum ni, kalau diorang nak hard fork Ethereum, diorang buat contoh Ethereum miners ke or something like that. So tuan-tuan puan-puan akan dapat satu Ethereum dan satu Ethereum miners, contoh lah. Sama juga dengan Bitcoin dengan Bitcoin Cash. So bila mana ada berlaku hard fork ni, usually dia akan issue cryptocurrency yang sama nilai dengan cryptocurrency asal. Okey, so lagi satu cara adalah diorang boleh tebus balik dalam bentuk fiat money lah, USD lah kot. Okey, USD
Tapi penebusan dalam bentuk USD ataupun fiat money hanya berlaku setelah pemegang amanah ataupun trustee dia jual kripto pelabur. So for example, saya patut dapat pampasan 1 Bitcoin, tetapi mungkin saya rasa trauma sebab dah pernah kena hack, ataupun mungkin saya tak dapat akses Bitcoin. Saya macam rasa lepas ni aku tak nak ada apa-apa kaitan dengan Bitcoin. So saya boleh bagi tahu dekat pemegang amanah, saya tak nak dalam bentuk Bitcoin, saya nak dalam bentuk cash sahaja. So apa pemegang amanah ni buat, dia akan menjual kripto bagi pihak pelabur ikut harga pasaran, dan dia akan bagi duit lah dekat pelabur ni. Okay, so dia ada dua pilihan untuk pelabur dari sudut penerimaan penuh ataupun penerimaan sebahagian pampasan, dan lagi satu pula penebusan dalam bentuk campuran kripto fiat ataupun penebusan dalam bentuk fiat 100%. Okay, and then so ni part yang kita kena fahamkan, part yang ramai yang takut ni, kesan jika Bitcoin dijual dengan banyak. So kita faham waktu Luna dulu, kita sendiri nampak bila Luna crash, and then di mana Luna Foundation Group kot, saya tak ingat, LFG lah syarikat foundation di sebalik Luna, mereka terpaksa menjual pegangan Bitcoin mereka sebanyak 80,000 unit of Bitcoin. Okay, so bila dia jual, kita pun tengok kan, harga dia dari 40,000 something crash ke bawah 30,000 waktu tu, sekitar bulan Mei. So dekat Mt. Gox Exchange ni, duit yang kena hack ataupun Bitcoin yang hilang adalah sebanyak 850,000. So ramai yang expect 850,000 Bitcoin ni akan di-recover dan akan dipulangkan balik dan akan di-dump dekat exchange. Itu yang ramai yang takut. Okay, tetapi hakikatnya adalah Mt. Gox dia hanya ada dalam sekitar 141,686 Bitcoin lah, campurlah Bitcoin and Bitcoin Cash. So ni nilai dia lebih kurang lah So inilah nilai yang mereka akan tebus balik kepada pengguna sebenarnya, tuan-tuan dan puan. So 140,000 ni ibarat 8.8% lah in terms of trading volume sehari. So kalau dia dump dalam 140,000 ni at one shot, then shouldn't be a problem. Dia hanya akan bagi kesan sebanyak 8.8%. Samalah dulu macam 80,000 tiba-tiba dump campur dengan ketakutan, tu yang jatuh dalam 10% macam tu kan. So lebih kurang lah. Okay, tapi kalau let's say betul lah 850,000 dump sekaligus, memang banyaklah dia punya kejatuhan. Mungkin 50% akan drop ke 40% akan drop, tetapi bukan 850,000, tetapi hanyalah 141,000 lebih Bitcoin lah. Dan yang ni pun sebenarnya dia takkan bagi lamsam. Tu yang ramai yang tak faham. Okay, so worst case scenario lah, saya cerita worst case scenario. Worst case scenario adalah pemegang amanah ni dia jualkan untuk pelabur ni, dia akan jual dekat kaunter OTC. Dia tak adalah letak sell order dekat Binance ke Huobi ke, tak. Nanti orang boleh tahu kan. So dia akan jual dekat kaunter OTC, dan dia akan jual secara lamsam lah. Itu kalau 100% orang yang nak tebus Bitcoin ni kan, nak dapatkan pampasan Bitcoin ni, diorang kata kita orang tak nak Bitcoin, kita orang nak dalam bentuk duit sahaja. Then worst case scenario nombor 1 lah. Worst case scenario nombor 2 adalah semua pelabur ni dia taklah nak jual, dia taklah nak dalam bentuk fiat, tetapi mereka merancang untuk menjual Bitcoin ataupun Bitcoin Cash ni dekat exchange pada waktu yang sama. Ini pun very very unlikely lah. Takkannya semua pelabur ni boleh coordinate untuk jual Bitcoin pada satu waktu yang tertentu. Okay, so worst case scenario nombor 2 pun very very unlikely lah, takkan berlaku. Okay, apa yang akan berlaku adalah nombor 3. Setiap pelabur ada cara tersendiri untuk tebus balik Bitcoin. Okay, so ada yang mungkin akan tunggu untuk kes ni selesai, sebab dia tahu kalau kes selesai dia akan dapat lebih banyak Bitcoin. Bagi dia, okay lah, aku dah tunggu sebanyak 8 tahun, mungkin boleh tunggu lagi 8 tahun. Okay, janji at the end dia dapat Bitcoin yang lebih banyak, and waktu tu mungkin harga Bitcoin dah jadi 100,000 ke atas, dia akan dapat profit yang banyak. So mungkin ada yang boleh bersabar, ada yang mungkin nak sekarang lah Bitcoin dia kan. Okay, so bila dia nak sekarang pun mungkin ada grup yang nak sekarang ni, dia nak dalam bentuk Bitcoin yang dia invest dulu. Ada mungkin sebahagian nak dalam bentuk fiat. So in terms of cara mereka nak tebus semua ni ada variation dia. Okay, so dia taklah
100% unit of Bitcoin ni akan dijual serentak dan sebagainya. Benda tu tidak akan berlaku dari sudut coordination lah. Okay, so ada yang akan hold Bitcoin mereka. Mungkin ada yang dia dah tebus dalam bentuk kripto, tapi instead of dia nak jual dekat exchange, dia hold Bitcoin dia. Sebab apa? Sebab Bitcoin dulu pernah pergi harga 69,000 dan sekarang Bitcoin dekat 20,000. Mungkin dia fikir okay, Bitcoin pernah pergi 69,000, mungkin dia akan pergi 69,000 lepas isu ekonomi ni settle, isu lepas Biden dah tak ada ke apa ke kan, kita tak tahu. So mungkin Bitcoin akan pergi balik 69,000, mungkin dia akan jual pada harga 69,000 sebab dia dah nampak Bitcoin pernah pergi all time high iaitu pada harga 69,000. Okey, dan dia dapat sekarang pun pada harga 20,000. Dia mungkin tengok kalau jual waktu 60,000 pun dia dah dapat 3 kali ganda untung lah. Okey, dan yang paling penting adalah setakat ini tiada tarikh yang jelas tentang penebusan Bitcoin ni. Okey, so maksudnya dia tak declare lagi lah pada tarikh sekian-sekian ni semua boleh tebus Bitcoin. Dan even kalau dia announce tarikh pun mungkin orang takut, mungkin market akan fear lah. Dia akan ambil elemen fear and mungkin Bitcoin akan drop sedikit dan sebagainya sebab takut orang nak dump. Tetapi hakikatnya tuan-tuan puan, mungkin dump tu tidaklah berlaku seperti yang digembar-gemburkan. So benda ni kita boleh anggap sebagai buy the rumors, sell the news. Okay, so inilah lebih kurang cerita tentang isu Mt. Gox ni. Okay, so ramai yang takut, ada yang minta saya cerita tentang isu ni. So inilah isu sebenar dia. So untuk bulan ni tak perlu takut tentang isu Mt. Gox sebab ada isu yang lebih besar lagi, isu tak tahu China nak serang Taiwan ke dan sebagainya. So Nancy Pelosi pun baru selesaikan dia punya meeting dekat Taiwan. So kita tengok esok apa akan jadi, esok lusa apa akan jadi, apa China akan buat. Tetapi when comes to Mt. Gox punya isu, inilah hakikat dia yang sebenar, inilah apa yang kita boleh expect. So kalau market takut, jangan risau, maksudnya dia akan jatuh. So itu adalah peluang mungkin yang nak buy the dip, bolehlah buy the dip. Sebab apa? Sebab dia tak adalah 140,000 Bitcoin ni akan didam pada satu waktu. Okay, dia tak akan berlaku macam Luna Crash 80,000 dia memang dam, tapi yang ni kemungkinan besar tidak akan berlaku. Okay, so itu saja sedikit sebanyak on video on isu Mt. Gox. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.